Masalah kedua tentang 4 wakil rakyat Sabah. Saya rasa apa yang kita perbincangkan mungkin dari segi teori sahaja. Tapi perlu dibincangkan sebab fakta tidak muncul pada masa itu. Tapi bila fakta dibincangkan nampak lucu juga. Tapi walau apa sekalipun, khabarnya, laporan media mengatakan lebih kurang 3 hari yang lalu 4 orang ahli yang menjadi ahli Parti Bersatu Sabah dan wakil rakyat selepas PRU15 yang bertanding di atas tiket GRS telah keluar Parti Bersatu. So soalan yang terus tampil di minda orang, dia ahli Bersatu. Menurut 49A, bila keluar Parti Bersatu, hilang kerusi. Pada permukaan soalan tu macam cantik. Tetapi balik kepada peruntukan kedua yang saya sentuh tadi, iaitu takrif parti politik. Parti politik ditakrifkan di bawah perlembagaan ada A dan B. A adalah seseorang yang menjadi ahli mana-mana pertubuhan yang niat utama atau niat sampingannya adalah berbentuk politik dan pilihan raya. Yakni macam Parti Bersatu, Parti UMNO, Parti PKR, Amanah, Pejuang dan sebagainya. Itu parti individu. So kalau kita ahli itu, makna kata kita ahli parti itulah. Tapi B pula, ataupun mana-mana parti gabungan antara parti-parti politik. Jadi parti politik ni ditakrifkan sebagai parti individu dan juga parti gabungan. Ini bukan takrifan saya, bukan takrifan saudara Zawazi. Ini bukan undang-undang biasa. Ini undang-undang tertinggi perlembagaan. Tapi pada masa itu tidak pula diletakkan syarat bahawa kalau parti gabungan orang itu kena dengan sendirinya ahli parti gabungan, tidak boleh menjadi secara tak langsung melalui partinya. Tidak ada dalam tafsir. Dia selagi parti gabungan. So siapakah yang bertanding 4 orang ni? Siapakah yang memberikan mandat untuk mereka bertanding menggunakan logo GRS? Bukankah dari segi perlembagaan takrif parti politik, mereka adalah juga ahli GRS dan mereka menang tiket Dewan Rakyat atas GRS. Walaupun mereka ahli Parti Bersatu sekalipun, disebabkan takrifan tu mereka juga ahli GRS. Jadi mereka keluar bersatu pun apa masalahnya? Itu takrifan yang diberikan oleh 220 orang yang masih hidup pada masa itu dalam gubal undang-undang. Kalau salah siapa? Salah mereka. Dalam takrifan undang-undang, Wan Junaidi tak boleh kata itu maksud kami. Maksud awak wajib diserlahkan melalui perkataan yang betul. Maksud awak tidak boleh tinggal dalam kepala awak. Sebab rakyat perlu menghormati undang-undang sedia ada. Rakyat cuma boleh menghormati undang-undang sedia ada apa yang dibaca dan yang jelas. Bukan nak kena buka kepala fikiran Wan Junaidi untuk tahu apa itu 49A. Itu Wan Junaidi patut faham. Kalau dia wajib nak letakkan apa yang dipikirkan di dalam perlembagaan, maka dia bertanggungjawab menentukan bahawa gubalan itu betul. Jangan cakap sekarang, pada masa itu patut buat jawatan kuasa selidikan. Ini salah dan khilaf mereka pada masa itu. Bukannya salah atau khilaf peguam nak cari jalan keluar. Baca sendiri. Dah ditakrifkan ahli parti politik, parti individu dan parti gabungan. So kalau keluar individu tapi masih dalam gabungan, apa salahnya? Apa masalahnya? Macam mana boleh hilang kursi? Itu yang pertama. Walau apa sekalipun, menurut Undang-Undang 49A, Parti Bersatu berhak nak buat bantahan. Jadi menurut perkara 49A, Tan Sri Muhyiddin Yassin atau wakil-wakilnya boleh menghantar surat kepada Speaker Dewan Rakyat. Kalau sebelum 19 hari bulan ni masih Azhar Harun. Dan kalau selepas 19, kita kena tunggulah siapa speakernya. So dia boleh hantar surat bantahan. Tapi bila dia hantar surat bantahan, GRS pun boleh hantar surat bantahan terhadap surat bantahan tersebut. Apa masalahnya? GRS boleh mengatakan maaf, memang dia orang ahli Bersatu, tapi sekarang mereka ahli GRS sebab mungkin ada parti lain dalam GRS telah mengambil mereka sebagai ahli. Mungkin ada parti baru yang mereka telah tubuhkan yang GRS terima sebagai gabungan baru mereka. Atau ketiganya, apa yang telah terserlah semalam daripada GRS, menurut perlembagaan GRS,
ahli-ahli GRS bukan sahaja parti, boleh menjadi individu-individu yang bebas, yang menjadi secara terus ahli. Dan menurut kenyataan lanjut mengatakan kononnya 4 orang ni telah keluar daripada Bersatu sebelum daripada ini, right? Dan mereka telah pun menjadi anggota GRS secara individu. Walhal saya percaya ada seorang menteri GRS yang bukan ahli mana-mana parti individu telah dilantik dalam kerajaan Anwar Ibrahim sebagai contoh terbaik. Jadi di sini inilah masalah ni muncul kerana apa? Kerana kelompongan. Ya, kelompongan yang dibuat oleh mereka sendiri. Dan katalah speaker membuat keputusan untuk melengkapkan jawapan. Baik. Speaker ni kuasa dia cuma untuk menurut permintaan menjawab. Baik. Dari segi perkara 49A. Tapi speaker punya takrifan atau tafsiran bukan muktamad. Baik. Sebab dari segi perundangan pula, nak takrif perlembagaan atau perundangan, kuasa nak takrif adalah pada mahkamah, kuasa mutlak. So dia boleh untuk buat kerja dia boleh sama ada ikut surat Bersatu ke atau ikut surat GRS ke. Dan kalau dia nak teruskan dengan mengosongkan kerusi, maka dia perlu dalam 15 hari maklumkan kepada SPR. Dan SPR kena dalam tempoh 60 hari buat. Tapi apa sekalipun keputusan speaker, pihak yang tak berpuas hati, yakni Parti Bersatu ataupun parti GRS mahupun mana-mana satu atau kesemua 4 orang tersebut boleh cabar di mahkamah dan mahkamah akan buat keputusan. Tapi nampak tak, masalah ini pergi balik kepada mahkamah. Rakyat yang tidak faham akan kemudian mengatakan mahkamah cuba nak takrif lain daripada Akta Lompat Parti. Padahal bukan. Mahkamah nak selesaikan masalah yang diwujudkan oleh kegagalan untuk gubal undang-undang yang baik dan lengkap. Ini masalah 220 ahli parlimen yang telah gagal membuat suatu Akta Lompat Parti yang lengkap. Jangan salahkan sesiapa sahaja. Jangan salahkan mana-mana peguam yang takrif undang-undang yang tidak lengkap itu mengikut takrifan yang boleh wujud. Jangan salahkan mahkamah bila mahkamah terpaksa buat keputusan. Dan jangan salahkan mana-mana ahli parlimen baru selepas PRU15 yang ambil kesempatan di atas ketidaklengkapan undang-undang ini. Nak salahkan, salahkanlah kesemua 220 orang. Terutamanya 12 orang yang duduk dalam jawatan kuasa itu, yang saya minta maaf, saya perlu nyatakan dengan angkuh dan sombong, tidak mengambil pendapat lengkap dari luar. Mungkin ada ambil pendapat seorang dua, tapi bukan pendapat lengkap. Dan tidak syorkan kepada parlimen, tangguh dulu bagi 3 bulan, 6 bulan kajian dia buat. Ini masalahnya. Baik, bercakap tentang mendapat orang kata apa, mendapat pandangan lengkap daripada pakar undang-undang, Tuan Hanif, sebelum saya pergi kepada soalan penonton, apa yang cuba dilakukan oleh YB Azalina Osman Said sebagai Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, sebagaimana yang Tuan Hanif katakan tadi, akan membuat kajian dan sebagainya. Harapan Tuan Hanif sebagai seorang yang terlibat dalam perundangan dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan oleh YB Azalina ini untuk memastikan bahawa kelompongan-kelompongan ini tidak berterusan? Okey, maksud saya jangan diulangilah perbuatan yang dilakukan oleh dua ahli parlimen sebelum ini untuk memastikan bahawa reformasi institusi kali ini akan dapat berjaya dengan holistik. Tuan Hanif, silakan. Ya, yang pertama sekali saya percaya sebagai Menteri Undang-Undang dan Parlimen, dia perlu bawa ke jemaah menteri. Baik. Dan menyatakan kalau ada mana-mana kementerian perlu gubalan undang-undang atau pindaan undang-undang berkaitan, maka mereka wajar menampilkan perkara itu kepada Suruhanjaya undang-undang yang akan ditubuhkan. Baik. Jadi sebelum itu, maaf, langkah pertama adalah untuk menubuhkan Suruhanjaya undang-undang itu. Baik. Jangan cakap saja. Dan Suruhanjaya undang-undang ni perlu pengesahan jemaah menteri dan perlu gubalan undang-undang untuk wujudkan Suruhanjaya seperti mana Suruhanjaya pencegahan rasuah, Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Semua ada akta. So dalam akta tu akan nyatakan Suruhanjaya ni berapa orang, daripada bidang mana, siapa yang lantik. Of course dikeluarkan surat pelantikan daripada Agung, lapor diri kat mana dan sebagainya. Jadi tubuhkan Suruhanjaya dengan ikut undang-undang pertama. Yang keduanya, maklumkan kepada jemaah menteri mana-mana kementerian yang ingin gubal undang-undang atau pindah undang-undang kena majukan kepada itu dan recommend
sekurang-kurangnya 3 orang pegawai yang pakar anda. Kalau kementerian berkaitan makanan, maka yang pakar makanan kena duduk dengan ni untuk maklumkan kepada pakar undang-undang. Kalau anda pakar pelancongan, kena duduk sini. Kalau anda pakar perubatan, kena duduk sini. So, sistem tu kena ada. Baik. Dan kemudian benarkan Suruhanjaya ini menentukan jawatan kuasa kecil 3 orang atau 5 orang antara mereka untuk mengkaji permintaan gubalan supaya mereka boleh mengkaji setiap peruntukan lain yang perlu. Di Malaysia ni undang-undangnya bukan satu. Undang ada beratus, beribu. Kalau kita nak buat satu pindaan walaupun akta makanan, kita kita wajib kaji akta akta racun dan pelbagai bahan-bahan lain. Kita perlu kaji pula akta perubatan. Kita perlu kaji pula akta yang macam-macam akta lain. Ada peruntukan di situ yang perlu dipinda. Jadi inilah tugas Suruhanjaya. Yang ketiganya, jangan indah khabar dari rupa. Yakni mesti ada peruntukan yang mengatakan setiap rekomendasi gubalan undang-undang itu wajar dan perlu diikuti kerajaan kalau nak gubal. Baik. Ada cara kalau ada pindaan ataupun ada cadangan-cadangan lain. Jangan ditolak. Jangan dibuat untuk wayang kepada rakyat, kemudian dibuang dalam tong sampah. Buat akta ikut suka hati pula. So perkara ini 3 yang utama ni Azalina perlu lakukan sesegera mungkin. Supaya mana-mana pindaan. Sebelum ini kita ada masalah. Sebelum isu akti lompat parti, kita ada masalah tentang isu PKP dan sebagainya. Ataupun isu berkaitan dengan ordinan dan sebagainya. Patut juga dimajukan kepada jawatan kuasa. Tapi kita tidak ada jawatan kuasa. Belum ada lagi. Jadi apa yang dicadangkan oleh Azalina, saya sokong. Dia mempunyai latar belakang undang-undang, dia faham. Nak gubal undang-undang ni bukan benda kacang putih. Nak pindah bukan kacang putih. Dia kena teliti. Dia kena bagi tahu kepada Perdana Menteri, kena bagi tahu kepada Menteri, sabar. Masalah ni dah lama, 6 tahun. Hari ni awak bawa, dah awak nak selesai dalam 6 hari, boleh balik. Bagi masa 6 bulan untuk kaji. Kena berani cakap kepada para pemimpin Suruhanjaya tersebut. So perkara ini perlu dibuat dengan tegas. Barulah insya-Allah negara kita dan parlimen boleh berjalan ke arah negara yang maju.